Bismillahirrahmanirrahim. Recording in progress. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semua yang dikasihi oleh Allah, pada malam ini kita menyambung kembali kuliah siri tadabbur Al-Quran Suratul Baqarah, yang pada minggu lepas kita dah sampai kepada perbahasan ayat ke-83, dan insya-Allah pada malam ini kita akan sambung lagi dengan perbahasan ayat yang ke-84. Tapi sebelum itu saya ingin memohon maaf kerana pada malam ini saya tidak dapat memaparkan image live saya disebabkan isu-isu kesihatan yang tak mengizinkan. Jadi saya hanya sekadar memaparkan image gambar saya sebagai background. Moga-moga terubatlah kalau kata rindu orang-orang yang ingin melihat. Dan kalaupun saya tak mampu untuk nak memanjangkan sesi pada malam ini, insya-Allah kita cuba semampu yang mungkin, sebaik yang mungkin pada malam ini, insya-Allah. Allah cuma uji sedikit sahaja, menarik sikit nikmat itulah pada malam ini, dan insya-Allah moga-moga semuanya akan kembali baik tidak lama lagi. Hadirin hadirat semua yang dikasihi oleh Allah, ayat yang ke-84, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa idh akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun. Kita masih lagi dalam kisah Bani Israel, yang mana Allah cerita dan peringatkan kita tentang Bani Israel, sikap-sikap mereka, pendirian-pendirian mereka. Dan kali ini Allah masih lagi ingatkan kepada Bani Israel bila Allah kata wa'idh, dan beringatlah apabila Allah kata wa'idh akhadna mitsaqakum, yang bermaksud dan ingatlah wahai Bani Israel ketika mana kami mengambil perjanjian daripada kamu. Bila kita kata mitsaq, mitsaq ni dalam bahasa Arab dia bukan hanya sekadar perjanjian. Kalau kita kata perjanjian, mungkin dalam bahasa Arab dia boleh kata sebagai wa'ad. Wa'ad. Boleh jadi juga kita guna sebagai al-ahd, ahada. Tapi Allah menggunakan kalimah mitsaq kerana maksud mitsaq ini mengandungi perjanjian yang lebih dahsyat. Perjanjian yang disifatkan dalam bahasa Arab al-ahdul muakkad, satu perjanjian yang sangat-sangat penting lah. Macam kita, kadang kita berjanji tapi janji kita itu kita rasa macam tak berapa kuat. Orang kata macam janji mulut. Ada janji yang memang dimeterai dengan dokumen-dokumen yang ada lampiran-lampiran akta dan sebagainya. Yang itu kita panggil sebagai mitsaq. Allah ingatkan Bani Israel tentang perjanjian berat yang pernah mereka meterai bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah perjanjian itu? La tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Mitsaq yang diambil itu adalah perjanjian yang mereka telah meterai ketika mana Nabi Musa diturunkan bersamanya dengan syariat kitab Taurat. Dalam kitab Taurat, antara apa yang mereka telah berjanji adalah untuk mereka tidak menumpahkan darah, tidak membunuh, dan juga mereka tidak menghalau diri mereka ataupun sesama mereka daripada kampung halaman. La tasfikuna dima'akum,
Allah kata, janganlah kamu menumpahkan darah kamu dengan melakukan pembunuhan. Janganlah kamu saling berbunuh-bunuhan antara satu sama lain. Kerana membunuh saudara sendiri itu seperti mana membunuh diri masing-masing. Kerana nilai persaudaraan itu, nilai ukhuwah yang berdasarkan kepada iman. Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Janganlah kamu saling mengusir sesama kamu keluar daripada halaman kampung. Kerana mengeluarkan walau seorang pun kan, daripada rumahnya ataupun daripada agamanya, berarti kita sedang mengeluarkan diri kita juga. Sebagaimana Allah telah sebut misalnya dalam surah An-Nur, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum. Sebab tu Allah guna perkataan anfusikum. Ketika kamu masuk ke dalam rumah, fasallimu ala anfusikum, maka bagilah salam ke atas diri kamu. Kenapa Allah kata bagi diri kamu? Dalam ayat ni Allah kata wala tukhrijuna anfusakum, janganlah kamu mengeluarkan diri kamu daripada kampung halamanmu. Sebab walaupun maksud dia jangan kamu keluarkan saudaramu, tetapi Allah gunakan perkataan diri kamu, anfusakum, menunjukkan betapa pentingnya persahabatan dan persaudaraan yang berlandaskan kepada keimanan. Ini sepatutnya apa yang kita semua kena rasakan. Kita bersama dengan sahabat-sahabat kita, sahabat seperjuangan kita, saudara-saudara kita, sebagaimana kita tak mau berlaku apa-apa kecelakaan kepada saudara seagama kita, pada diri kita sendiri, begitu juga kita tak mau ia berlaku pada saudara kita. Apa yang menyakiti mereka berarti menyakiti diri kita juga. Kerana itu bila Allah kata, contohnya dalam surah An-Nisa, wala taqtulu anfusakum, janganlah kamu membunuh diri kamu, anfusakum, diri kamu. Ayat ini tidak membicarakan tentang soal bunuh diri, tetapi sebenarnya Allah nak kata janganlah kamu saling membunuh sesama kamu. Tetapi Allah gunakan perkataan diri kamu nak menunjukkan pentingnya orang lain seperti mana pentingnya diri kita sendiri. Nabi SAW umpamanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa tawasulihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'adwun tada'a lahu sa'iral jasad bil huma was sahar. Perumpamaan bagi orang-orang yang beriman itu, kasih sayang mereka, perhubungan mereka adalah umpama satu jasad yang kalaulah ada mana-mana anggota yang lain sakit, maka dia akan memberi kesan kepada tubuh-tubuh yang lain. Dia boleh memberikan kita demam. Dan contoh, kita sakit pinggang. Walaupun sakit tu sakit pinggang, tapi dia akan melibatkan sakit tempat-tempat lain. Kita nak berjalan pun sakit, kita nak duduk pun sakit, kita nak baring pun sakit, kita nak bergerak, apa pun sakit. Walaupun punca sakit itu pada satu tempat, pada pinggang. Tetapi kerana pentingnya pinggang itu, ini sebagai satu contoh, maka dia akan memberi implikasi kepada anggota-anggota kita yang lain. Begitulah juga persaudaraan, ukhuwah kita. Itu pentingnya. Kalau kita nak senang, kita bantu orang lain senang. Macam mana kita nak selesa, kita nak bagi juga pada saudara-saudara kita keselesaan. Kita tak hanya nak selesa sendiri-sendiri. Kita bukan nak senang sendiri-sendiri. Kita kena ingat macam mana kita nakkan kebaikan itu pada diri kita sendiri, begitu jugalah kita buat kepada
especially manusia-manusia di sekeliling kita, mereka-mereka seagama yang penting dengan kita. But di situlah akan kita melihat daripada sudut al-ukhuwah imaniyah itu, adakah ianya telus, adakah ia benar-benar kita hayati ataupun tidak. Satu ungkapan yang mungkin kita lihat hadis Nabi SAW sering sebutkan, tetapi sangat sukar untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Macam mana Nabi SAW sebut, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min waladihi wa walidihi wan nas ajma'in. Tidak sempurna iman kamu selagi mana kamu tidak mencintai aku lebih daripada anak-anak kamu, lebih daripada ibu dan ayah kamu. Macam mana kita nak mencintai Nabi SAW lebih daripada ibu dan ayah kita, lebih daripada anak-anak kita? Mungkin senang untuk nak kita sebut, untuk nak kita baca, untuk nak kita belajar, tetapi untuk nak kita applykan dalam kehidupan kita sangatlah susah. Begitu juga adalah hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan ukhuwah. Kan innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Dan mafhum hadis Nabi SAW, orang yang beriman itu seperti mana dimaukan kebaikan pada diri dia, begitu juga dimaukan kebaikan pada orang lain. Kalau kita sayang kepada keluarga kita, macam mana apa yang kita makan, lauk pauk yang sedap, kita akan bagi saudara-saudara kita, keluarga kita makan yang sedap-sedap juga, sebab kita sayangkan mereka. Apa jua pun, kita lihat adakah kita hakikatnya telah menjalankan tuntutan Nabi SAW kepada insan di sekeliling kita dulu. Kadang-kadang kita nak membantu mereka yang jauh, tetapi kita tidak melihat mereka-mereka yang berada di sekeliling kita. Kita ingin mengukirkan senyuman atau kegembiraan kepada insan yang jauh di sana, tetapi di sekeliling kita yang berada di samping kita, kadang-kadang kita tidak mencuba untuk nak membuatkan mereka tersenyum. Kita macam mana kita nak applykan apa yang kita nak pada diri kita, kita nak juga kongsikan dan beri kepada saudara-saudara kita, khususnya yang berada bersama, bersekeliling dengan kita. Jadi bila Allah kata janganlah keluarkan diri kamu, janganlah bunuh diri kamu, maksudnya dalam ayat ni Allah nak kata jangan kamu saling membunuh, bergaduh di antara satu sama lain. Sesama kamulah, sesama orang-orang Islam, tak usah nak bergaduh, tak usah nak halau keluar daripada mana-mana tempat, tak usah nak sekat itu dan ini sesama kamu. Sebab bila kita, kenapa Allah spesifikkan perkataan wala tukhriju anfusakum min diyarikum, janganlah kamu mengeluarkan diri kamu, sesama kamu daripada kampung halaman. Kenapa Allah sebut benda ni? Sebab kampung ni adalah satu tempat yang kita dah biasa, tempat kita membesar, tempat kita bermain, kita bersahabat, kita memiliki family, tempat yang kita dah sungguh selesa. Tuan-tuan dan perempuan, kalaulah pergi mana pun sekalipun di luar negara, sebab kata pepatah kita, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri pun kita pilih hujan batu. Biasanya lah. Kita taklah batu sangat, sebab itulah kita okey lagi nak pilih. Tapi kita pergi mana pun, kita pergi London, kita pergi Paris, kita pergi Italy, pergi tu sekejap-sekejap tu seronok lah. Berapa hari, berapa minggu. Tetapi bila kita nak menetap, kita mesti akan rindukan. Kita nakkan kampung kita, halaman kita, dan tempat yang kita dah selesa. Sebab tu bila kita kena keluar daripada kampung halaman kita, itu satu benda yang mungkin bagi setengah orang itu lebih dahsyat daripada dia mati. Pedih, perasaan berjauhan. Mungkin ada orang yang hati dia kering, tapi ada orang yang sentimental. Dia ingat kampung halaman dia, dia akan rindu. Ni kalau saya macam tu lah. Kalau dulu setiap kali kalau kata kena pergi keluar,
negara, kita akan ingat. Kita akan rindu kat tempat kita balik. Dan kadang bukannya sebab tempat tu sangat, tapi insan-insan yang berada di sini, kan, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, insan-insan yang kita kasihi, teman-teman seperjuangan kita. Berpisah itu satu benda yang sangat berat bagi sesetengah orang. Sebab itulah Nabi SAW masa baginda dihalau keluar daripada Makkah, baginda sangat-sangat bersedih. Dan sampai ke satu tempat nama dia Hazwarah. Nabi SAW menoleh ke Mekah sebelum meninggalkan Mekah. Nabi kata, wallahi innaka la khairi ardillah wa ahabbu ardillahi ila Allah walaula anni ukhrijtu mink ma kharajtu. Demi Allah, Nabi kata, kamu adalah sebaik-baik tempat, sebaik-baik negeri, dan tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala cinta. Seandainya aku tidak dihalau keluar daripada kamu, wahai Makkah, nescaya aku tidak keluar. Allah pun, kita sambung lagi, wa idza akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun. Thumma aqrartum, kamu dah mengaku, kamu dah meterai, kamu dah bersetuju dengan kandungan janji itu. Jangan bunuh, jangan halau each other, kan, kamu berjanji nak beriltizam, berpegang dengan janji itu, wa antum tashhadun, dalam keadaan kamu sendiri menyaksikan perkara perjanjian tersebut. Kemudian Allah firman dalam ayat 85, thumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim tadhaharuna 'alaihim bil ithmi wal 'udwan wa iyyatukum usara tufaduhum wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil 'adab wa mallahu bighafilin 'amma ta'malun. Allah kata, thumma antum haula'i taqtuluna anfusakum. Thumma dalam bahasa Arab kita panggil sebagai huruf atifah, perkataan kemudian, macam kata sambung lah. Antum haula, kemudian kamu, wahai segolongan. Haula ni macam kita kata mereka, segolongan itu. Taqtuluna anfusakum. Allah dalam ayat ni Allah nak memberi amaran, ataupun Allah seolah-olah ingin berbicara dengan kaum-kaum Yahudi yang wujud ketika itu, ketika zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahudi ketika itu, Allah ingatkan tentang perjanjian yang berlaku sebelum itu pada zaman Nabi Musa yang mereka ambil daripada Taurat, dan itu semua mereka persaksikan wujud dalam kitab Taurat mereka sendiri. Tapi Allah kata, kemudian kamu, wahai Yahudi kontemporari sekarang, taqtuluna anfusakum, kamu telah mencabul perjanjian tersebut, kamu pun berbunuhan sesama kamu dan membunuh orang lain. Wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim, dan kamu telah membuatkan ramai daripada kaum kamu sendiri, bahkan masyarakat di sekeliling kamu yang terpaksa keluar daripada kampung halaman mereka, sama ada kerana berlaku kezaliman, penindasan, ancaman dan sebagainya. Ini adalah satu ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Yahudi yang suka memungkiri perjanjian. Al-Imam Ibn Kathir dalam tafsirnya menyebut, dia kata dulu ketika zaman Nabi SAW, era ketika itu, kaum di Madinah yang paling besar adalah Aus dan Khazraj. Mereka adalah bangsa Arab. Mereka inilah yang digelar setelah Islam sebagai kaum Ansar. Sebelum kedatangan Islam, mereka ini adalah penyembah berhala di zaman jahiliah mereka.
Dan mereka selalu terlibat dalam peperangan pertempuran sesama mereka, civil war, sesama klan-klan di Madinah dan sekitar-sekitarnya. Di Madinah, 3 kabilah Yahudi yang paling besar, Bani Qainuqa', Bani Nadir, dan yang mana, dan Bani apa lagi satu tu? Mereka lupa, Bani Qainuqa' dan Bani Nadir ni mereka adalah ally, sekutu kepada kaum Khazraj. Bani Quraidah adalah sekutu bagi kaum atau kabilah Aus. Aus dan Khazraj ni saling berperang, 2 kabilah terbesar Arab di Madinah saling berperang. Mereka memiliki ally-ally Yahudi. Kedua-duanya ada. Kabilah Aus dia ada Bani Quraidah. Kabilah Khazraj dia ada Bani Qainuqa' dan Bani Nadir. Jadi bila mereka bertempur, 2 kabilah besar ni, orang-orang Yahudi pun akan bertempur sesama mereka sendiri. Dan mereka akan berbunuhan juga. Padahal benda ini telah diharamkan di dalam agama mereka sendiri. Mereka tidak boleh terlibat dalam peperangan, di dalam pengusiran. Dan bila berlaku peperangan, sudah tentu akan berlaku pembunuhan, sudah tentu akan berlaku rampasan harta-harta, rompakan dan sebagainya. Dan mereka akan menawan tawanan-tawanan. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala warning kepada Bani Israel, sebab mereka ini beramal dengan apa yang mereka nak, hawa nafsu mereka, dan meninggalkan apa yang mereka tak mau. Maka Allah kata, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Adakah kamu ni nak beriman dengan sebahagian daripada kitab dan meninggalkan sebahagian yang lain? Baik. Kemudian Allah kata, tadhaharuna alaihim bil ithmi wal udwan. Tadhaharuna, faedah. Tadhaharuna, dibaca tadhaharuna seperti mana yang kita baca hari ini adalah berdasarkan kepada qiraat Asim, Hamzah dan Kisai. Mereka membaca tadhaharuna. Dan selain daripada ketiga-tiga qira' ini, mereka membaca tadhaharuna. Ada syiddah. Tadhaharuna. Tadhaharuna. Yang mana asalnya adalah tatadhaharuna, tetapi tak yang kedua itu telah ditukar kepada dha, dan kemudian dha, ada 2 dha di situ dimasukkan antara satu sama lain yang menjadi syiddah, maka dibaca tadhaharuna. Baik. Itu faedah daripada sudut qiraat, tadhaharuna alaihim bil ithmi wal udwan. Kalau kita tengok pada ayat ni, Allah sebutkan 3 jenis jenayah yang dilakukan oleh orang Yahudi. Yang pertama Allah kata taqtuluna, kamu membunuh. Wa tukhrijuna, kamu mengusir. Tadhaharuna, maksudnya tadhaharuna kita akan bincangkan maksud dia. Dia boleh membawa beberapa maksud lah. So, kalau kita tengok daripada segi uslub bahasa Arab, kenapa Allah menggunakan perkataan fi'il mudhari'? Fi'il mudhari' ni maksudnya perbuatan yang semasa. Present tense. Bahasa Inggeris orang panggil present tense. Eating tu maksudnya present. Kenapa Allah tak guna perkataan tu dah lepas? Kan saya kurang pasti macam mana nak buat perumpamaan bahasa Inggeris, sebab kejap eaten, kejap ate, saya pun tak tahu. Tapi walaupun Allah nak cerita tentang Bani Israel yang dulu, tapi Allah guna perkataan semasa, nak menunjukkan bahawa 3 jenayah ini adalah satu 3 jenayah yang sentiasa berlaku, sentiasa dilakukan oleh orang Yahudi, dan berterusan seperti mana dia sedang berlaku. Dan itulah yang sedang terjadi. Dalam bahasa Arab, bila digunakan perkataan fi'il mudhari', dia menunjukkan maksud istimrar. Istimrar ni maksud dia berterusan. Ini faedah bahasa Arab. Daripada itu kita boleh dapat memahami lebih dalam tentang maksud setiap daripada perkataan yang Allah gunakan. Tadhaharuna
maksud dia adalah orang Arab panggil at-ta'ali, maksudnya saling meninggi-ninggi di antara satu sama lain, saling berbangga-bangga, saling sombong-sombong kan. Ya, ataupun saling terzahir. Saling terzahir maksudnya menonjol lah. Contohnya bila Allah kata dalam surah Taubah, hatta ja'al haqqu wa dhahara amrullah, sehingga apabila dah datangnya kebenaran dan terzahirnya amrullah. Juga bila Allah kata contohnya dalam surah Taubah, liyudhhirahu 'ala ad-din kullih, maksudnya Allah nak meninggikan Islam ini di atas sekalian agama-agama yang lain. Itu maksud tadhaharuna. Boleh jadi juga dalam bahasa Arab tadhahur dalam bahasa Arab menunjukkan maksud ta'awun. Ta'awun ni maksudnya saling bantu-membantulah, saling tolong-menolong. Misalnya bila Allah kata dalam surah At-Tahrim, wa in tadhahara alaihi fa innallaha huwa maulahu wa Jibril wa salihul mu'minin. Wa in tadhahar, dan apabila mereka ini maksudnya ada unsur saling membantu. Bila Allah kata kemudian wal malaikatu ba'da dzalika zahir, malaikat selepas itu menjadi penolong. Jadi tazahar boleh jadi tolong, menolong, boleh jadi juga menonjol, meninggi-ninggi. Jadi bila Allah kata dalam ayat ni tazaharuna alaihim, maksudnya juga boleh membawa kedua-dua maksud. Tak ada halangan untuk nak kita isbatkan kedua-dua maksud tersebut, yang mana mereka tidak saling bercanggah. Mereka saling membantu di kalangan mereka. Dan mereka juga sentiasa meninggi-ninggi, bermegah-megah. Dan mereka ni juga saling tolong-menolong bil ithmi wal udwan, dengan dosa dan juga al-udwan, permusuhan. Al-ithim maksudnya dosa dan maksiat. Al-udwan maksudnya permusuhan, memusuhi orang lain yang bukan hak. Walaupun permusuhan ini sebahagian daripada dosa, tetapi dosa udwan ini dia lebih khusus kan, lebih spesifik daripada sekadar dosa al-ithim. Semua permusuhan itu dosa, tetapi tidak semua dosa itu permusuhan, melainkan kita kata dosa kepada diri sendiri. Dosa kepada diri sendiri bermaksud kita memusuhi diri kita sendiri. Sebab bila kita melakukan dosa, hakikatnya kita sedang mendedahkan diri kita kepada dosa, menzalimi diri kita sendiri. Dan maksudnya kita nak memusuhi diri kita. Dan sepatutnya diri kita ni, tubuh kita ni, dalaman kita ni semua kita kena pelihara dan kita kena jaga, selamatkan dia, baik di dunia ataupun di akhirat. So kadang-kadang kita nak jaga kesihatan sahaja, luaran sahaja kita nak jaga. Kita tak mau terluka, kita tak mau kemalangan, tetapi kita tak jaga daripada sudut keselamatan dia di akhirat. So jangan kita musuhi diri kita sendiri di akhirat kelak. Maka orang Yahudi menghimpunkan kedua-dua dosa ni. Dia ada dosa dan dia juga selalu membuat permusuhan. Begitulah juga apa yang terjadi sampailah ke zaman kita. Wa ya'tukum usara tufaduhum. Wa iya. Wa ni boleh jadi dan, maksudnya daripada sudut atifah, ataupun dalam bahasa Arab ni waw juga boleh membawa maksud al-hal, maksudnya dalam keadaan. Maksudnya bila Allah kata sama ada kita nak kata dan, maksudnya elemen tambahan perkataan tu dia ada ekstra. Contohnya Abu dan Ahmad. Bila sebut dan Ahmad, maksudnya ada tambahan orang, dua orang yang baru. Tetapi dalam bahasa Arab, wa ni tidak semestinya bermaksud dan, tetapi dia juga boleh membawa maksud hal, maksudnya keadaan. Dalam keadaan datangnya tawanan-tawanan kepada kamu. Itu dia punya sirah ataupun cara susunan bahasa Arab itulah. Dalam dari segi qiraat lah, kalau kita tengok sekadar nak sebutkan faedah dia.
ya'tukum usara tufaduhum. Hamzah membaca wa ya'tukum asra tafduhum. Dia tidak menyalahi rasam Uthmani, tetapi cara bacaan dia sedikit berbeza. Ibnu Kathir, Abu Amr, Ibn Amir dan Khalaf membaca asara tafduhum. Yang ada berbeza sikit kan? Tetapi qiraat yang lain membaca usara tufaduhum. So ada 3. Satu baca asra tafduhum, satu baca asara tafduhum, satu usara tufaduhum. So usara ni maksudnya tawanan-tawanan lah, yang mana telah ditawan. Okey. Tufaduhum, Al-Imam Nafi', Asim, Kisai membaca tufaduhum. Tetapi ada juga qiraat yang lain membaca tafduhum, macam mana yang kita sebut tadi. So maksud dia, kemudian kamu saling membunuh sesama kamu, mengusir daripada kampung halaman mereka, dan kamu saling meninggi diri, saling membantu sesama kamu untuk nak membuat permusuhan dan dosa, dalam keadaan datang kepada kamu orang-orang yang tawanan yang lemah-lemah, memohon supaya kamu melepaskan mereka. Wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum. Dalam keadaan haram ke atas kamu untuk mengeluarkan mereka. Tak boleh kamu nak usir mereka, tak boleh kamu nak membunuh mereka. Ini ada di dalam kitab kamu sendiri, dalam Taurat kamu sendiri. Bila kita usir seseorang, itu akan membuka potensial untuk mereka menjadi tawanan. Mereka hidup sebatang kara dan diusir. Maka Allah warning, Allah ingatkan kepada Bani Israel, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Satu pertanyaan yang berbentuk istinkar, lil inkar, maksudnya Allah nak pertanyaan sarkastik lah. Adakah kamu hanya percaya, ambil dengan kandungan sebahagian daripada kitab Taurat, beramal dengan dia, kamu pakai dalam bab tawanan, tetapi kamu kufurkan dalam perkara-perkara lain? Bab tawanan kamu nak, okeylah, tawanan itu dibenarkan, ada di dalam kitab Taurat dengan undang-undangnya. Tetapi kamu kufur, kamu menolak syariat-syariat lain yang seperti menumpahkan darah ataupun mengusir. Ini ada satu kontradiksi, Allah kata. So, kalau kita nak beriman, kita kena beriman dengan keseluruhan. Mengkufurkan sebahagian kandungan kitab wahyu ini berarti kita kufur juga dengan keseluruhannya. Dan iman, kita kena beriman dengan semua syariat, dengan semua kitab, semua rasul. Dan kita tidak boleh beriman dengan 2 daripada rukun iman, kita tolak lagi rukun iman yang lain. Kita ambil 1 daripada rukun Islam dan kita tolak yang lain. Ini Allah cela. Even ada banyak dalam Quran Allah cela, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd. Dan ada orang-orang yang kufur kepada Allah dan Rasulnya. Allah kata dia orang ni memang kata kami beriman dengan sebahagian dan kami kufur dengan sebahagian. Allah kata ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka ini hakikatnya adalah benar-benar orang-orang yang kafir. Dan even dua ayat terakhir surah Al-Baqarah, Allah kata amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Orang beriman ni dia beriman dengan semua yang diturunkan oleh Allah dan Rasul mereka. Semua ni lah. Tak boleh kita nak beriman dengan Allah, beriman dengan sebahagian Rasul, kita kufurkan sebahagian daripada Rasul.
Apa akibatnya bila kita saling memisahkan, kita ambil petik-petik separuh-separuh, kita tinggalkan separuh-separuh. Allah kata fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Apalah lagi al-jaza' ni maksudnya balasan. Dan jaza' ni boleh maksud dia boleh membawa dia boleh balasan ni boleh jadi dua. Satu balasan kebaikan ataupun satu lagi balasan keburukan lah. Dalam konteks ayat ni maksudnya balasan keburukan lah. Apa lagi akibat dia? Balasan buruk yang akan menimpa kamu orang yang macam ni. Illa khizyun fil hayatid dunya, melainkan kita kata Allah ni Allah cerita pada Bani Israel, pada orang-orang Yahudi ni, melainkan khizyun ni satu kehinaan kan, yang Allah akan timpakan kamu kepada kehidupan kamu di dunia dan di akhirat. Maka di dunia ni contohnya Allah tunjuklah kan apa yang berlaku pada Yahudi di Madinah ketika itu. Dan akhirnya Bani Nadir telah diusir daripada Madinah. Bani Quraidah juga telah diperangi, telah dihalau keluar daripada Madinah, telah ditawan. So mereka-mereka yang berlaku khianat, mereka yang telah mencabuli perjanjian Allah Subhanahu Wa Taala ini, mereka inilah yang telah mendapat kehinaan di dunia dan juga di akhirat. Di dunia ni simple lah, nak compare dengan akhirat. Allah pun dah kata fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil. Apalah sangat kehidupan dunia ni banding akhirat, melainkan sedikit. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Apalah sangat kehidupan dunia ni melainkan benda-benda yang selalu melekakan. Even banyaklah hadis-hadis yang menekankan tentang perkara tersebut. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala pun ingatkan lagi tentang azab-azab tadi kan. Itu tentang kehidupan di dunia. Tapi di akhirat kelak masa kita dihisab, itu semua pasti akan berlaku. Yauma yaqumul hisab, di hari yang mana penghisaban perhitungan itu pasti akan dilakukan. Allah kata lagi faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang buat satu amalan kecil, baik kebaikan walaupun kecil macam mana sekalipun, Allah akan nampak, Allah akan ganjari. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang buat kejahatan walaupun sikit pun Allah pasti akan hitung dia. Dan di akhirat nanti kita dah tak boleh nak bercakap-cakap dah. Masa tu yang bercakap bukan mulut kita dah, tetapi anggota-anggota kita, amalan-amalan kita kan. Allah kata yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamun illa man adina lahu ar-rahman wa qala sawaba. Dan pada hari itu hanya orang yang diberikan keizinan oleh Allah sahaja yang boleh bercakap. Masa itu tak ada siapa yang boleh menolong kita. Kemudian Allah kata summa yuradduna ila asyaddil adab. Kemudian mereka akan dikembalikan setelah daripada mendapat kehinaan di dunia, mereka akan diazab dengan seberat-beratnya di akhirat kelak. Dan Allah pun ingatkan lagi dalam ayat-ayat yang lain kan, wala adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Sesungguhnya azab di akhirat ini lebih pedih, lebih kekal kan. Wala adzabul akhirati akbar dalam surah Az-Zumar. Sesungguhnya azab di akhirat ini lebih besar. Wala adzabul akhirati asyaq. Sesungguhnya lebih sengsara azab di akhirat nanti. Dan akhir sekali Allah kata wamallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak leka dengan apa yang kamu lakukan kan. Ada juga qiraat yang membaca wamallahu bighafilin amma ya'malun. Ini dibaca oleh Nafi' Ibn Kathir, Khalaf dan lain-lain membaca wamallahu bighafilin amma ta'malun. Kemudian Allah sebut ulaika alladhina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul azab wala hum yunsarun. Mereka itu isyarat kepada orang Yahudi yang telah membatalkan ataupun mengkhianati perjanjian ini, membunuh, mengusir, melakukan kekufuran, ingkar, tolak sebahagian daripada ajaran mereka kan. Allah kata ulaik satu isyarat jauh.
Allah tak kata dekat zalika ke, tapi Allah kata ulaik. Seolah-olah ini satu isyarat dalam bahasa Arab ni nak menunjukkan mereka ni jauh. Seolah-olah mereka ni sangatlah jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ulaik nak menunjukkan mereka ni juga tak ada nilainya di sisi Allah. Ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Mereka ini telah memilih kehidupan dunia, perhiasan dunia berbanding dengan akhirat. Mereka sanggup menjual akhirat mereka dengan sedikit habuan daripada dunia, dengan mengkhianati, dengan melanggar segala janji-janji ini semua. Fala yukhaffafu anhumul azab, dan di akhirat mereka tak akan diringankan azab mereka. Dari sudut waktu tidak akan dipendekkan, dan bahkan daripada sudut azab itu sendiri pun tidak akan diringankan. Dan sampai contohnya dalam surah Ghafir, Allah cerita sebahagian daripada azab penghuni neraka. Dia orang kata waqala alladhina fin nar li khazanati jahannam ad'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adab. Orang yang berada di neraka ni dia kata dekat malaikat yang jaga ni semua, tolonglah doa pada Tuhanmu supaya ringankanlah sedikit azab kami sehari pun tak apa. Maka dia katakan kepada mereka, awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinati qalu bala. Bukankah telah datang sebelum ni rasul-rasul yang membawa kamu keterangan-keterangan? Mereka kata ya. Qalu fad'u wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Tak ada manfaatnya doa-doa mereka ketika itu. Itu balasan yang akan diberikan kepada mereka, wala hum yunsarun. Allah kata tak ada siapa pun yang akan membantu mereka, tak ada boleh siapa pun nak bagi syafaat kepada mereka, not even apa sekalipun. Inilah janji Allah kepada Bani Israel yang telah mengkhianati perjanjian ini. Mereka ini telah melakukan kemusnahan, pembunuhan, menyeru ke arah dosa dan sebagainya. Mereka ini tidak amanah di dalam agama, dipetik sebahagian, tinggalkan sebahagian ikut hawa nafsu mereka, kerana mereka telah memilih dunia ini berbanding di akhirat. Baik, insya-Allah saya rasa saya berhenti dulu setakat ni. Keadaan saya macam tak mengizinkan untuk saya berada lama di sini hari ini, tapi insya-Allah kita akan sambung lagi, insya-Allah selepas bulan 1 nantilah. Bulan 1 nanti kita akan sambung, sebab insya-Allah minggu hadapan kita tangguhkan kelas kita sampai akhir bulan 12, kerana kami dalam tim Global Ihsan akan terlibat dalam misi ke Yaman dan juga ke Syria. Walaupun saya mungkin akan lewat sikit, saya hanya sempat untuk nak join mission di Syria. Tapi overall tim-tim yang lain juga akan pergi pada minggu hadapan ni. InsyaAllah doakan semoga urusan kami dipermudahkan, semoga semuanya lancar di sana. InsyaAllah kami selamat pergi dan pulang, dan moga-moga insyaAllah Allah berikan kebaikan dan manfaat daripada usaha ini, sedikit usaha ini. Kita hanyalah cuba menyampaikan apa yang sahabat-sahabat semua sumbangkan. InsyaAllah moga-moga kita semua beroleh pahala insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada semua hadirin dan hadirat yang bersama dengan kita pada malam ini. Terima kasih juga kepada Global Ihsan yang always berada di dalam kebaikan, baik daripada sudut ilmu ataupun kemanusiaan. Terima kasih kepada semua hadirin hadirat semua. InsyaAllah kita sambung lagi pada bulan Januari nanti. Sekadar ini sujud saja dulu, doakan saya juga. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.